Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam program kita, iaitu rancangan kita Ramadan Podcast. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke episod yang ke-13. Bermaksudnya kita dah hari ke-12 lah, 12 Ramadan. Jadi 12 hari dah kita berpuasa. Kita nak masuk hari ke-12 lah, kita sedang berpuasa. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberi kejayaan kepada kita dunia dan di akhirat. Tentu saja kejayaan sebenar adalah apabila kita mendapat syurga Allah SWT kelak. Jadi kita nak terus hari ini sambung tadabbur kita bahagian yang ketiga. Hari ini kita nak masuk ke ayat yang ketiga, insya-Allah. Jadi dalam ayat ketiga ni Allah SWT ulang dalam surah Al-Qadar ni, Allah ulang kalimah Lailatul Qadar. Jadi Allah terangkan maksud kepada Lailatul Qadar tu. Jadi Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, Allah bagi kita peluang sebenarnya untuk dapat pahala yang sangat banyak. Cuba bayangkan kalau kita lakukan ibadah pada malam tu, dia lebih daripada amal ibadah kalau kita buat selama 83 tahun. Bayangkan, imagine. Betapa baiknya Allah SWT. Itu sepanjang hidup dia. Itu pun kalau hidup dia panjang lah. Kalau dalam umur 80 tahun saja, maka ada lebih rendah. Malah ada yang lebih rendah daripada umur 80. Maka sebenarnya ini adalah nikmat Allah SWT yang amat tinggi. Betapa penyayangnya Allah SWT. Allah tahu Allah bagi kita umur tak panjang, tapi Allah bagi amalan yang kalau kita beramal pada malam, Allah bagi satu malam, kalau kita beramal pada malam tu, kita dapat pahala amalan sepanjang hidup. Hidup kita yang singkat ni. Besar sekali kasih sayang rahmat Allah SWT kepada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi pemberian ini diberikan kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, sebab kita ni tak dapat menyamai amalan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umur dia panjang-panjang belaka. Maka Allah SWT bagi Lailatul Qadar pada kita untuk umat akhir zaman ni. Maknanya walaupun umur kita ni pendek, tapi pahala kita boleh jadi lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Ini satu nikmat yang sangat besar daripada Allah SWT. Ini maknanya boleh kata, jadi yang terakhir itu bukan semestinya a loser, no. Bukan. Kadang-kadang yang terakhir tu, yang terakhir tu boleh jadi yang terbaik. Begitu. Begitu. Kadang-kadang dia ada masanya, bukan setiap keadaan terakhir itu adalah tidak baik. Tidak baik. Tu orang kata apa, save the best for last kan? Ada kan kadang-kadang orang cakap macam tu. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT merahmati semua umat dia. Allah bagi kelebihan kepada Bani Israel, Allah bagi kelebihan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi akhirnya Allah bagi kepada umat akhir zaman ni, melihat juga kepada Nabi Muhammad itu sendiri dan umat dia yang sudi nak menerima kebaikan yang Allah SWT itu. Kalau Bani Israel dulu dia dapat kelebihan tapi dia tidak mau terima. Tapi kalau dia masuk Islam, dia pun boleh dapat kelebihan ni. Wallahu a'lam. Jadi apapun asbabun nuzul atau sebab turun surah tersebut, dikatakan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Al-Wahidi, yang bersumber daripada Mujahid, bahawa dikatakan Rasulullah SAW pernah sebut Bani Israel yang berjuang fi sabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus menerus. Wallahu a'lam kesahihan, tapi kita baca kan.
kaum muslimin menggangumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah turunkan surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3 yang menegaskan bahawa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Sementara dalam riwayat lain oleh Ibn Jarir, saya pun tak pasti kesahihan dia, yang bersumber daripada Mujahid, bahawa di kalangan Bani Israel terdapat seorang lelaki yang suka beribadah pada malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukannya selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat ini Al-Qadar yang menegaskan bahawa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang dilakukan seorang lelaki-lelaki daripada Bani Israel tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, seperti mana yang dia maklumi, usia umat Nabi Muhammad SAW ni memang lebih pendek daripada umat terdahulu. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah merenungi hal perkara tersebut. Nabi SAW dikatakan bersedih kerana mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat terdahulu, maka Allah bagikan kelebihan kepada umat baginda. Jadi kalau perkataan khairun min alfin syahrin, kalau dibuat kiraan alfi syahr ni 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun jangka hayat kita. Akan tetapi Allah juga menggunakan kalimah khair dalam ayat ini bermakna dia lebih baik lagi, atau dia juga boleh bermakna bukan setakat 1000 bulan saja, tapi selama-lamanya. Kerana bila dikatakan 1000, itu bermaksud infinity, selama-lamanya dalam bahasa Arab. Iaitu ianya dalam bentuk mubalaghah. Satu perbandingan yang berlebihan yang boleh bawa maksud yang saya katakan tadi, infinity. Jadi ayat 4 pula nanti insya-Allah sekarang kita nak bagi tahu pula, Allah bagi tahu penerangan tambahan tentang Lailatul Qadar tu. Allah SWT berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun tersebut. Kalimah tanazzalu ni maksudnya turun. Tapi ada perbincangan balaghah sikitlah tentang wazan yang digunakan pada tanazzalu. Seperti yang kita tahu, setiap perkataan yang digunakan dalam Al-Quran ni tepat. Bukan saja kalimah tepat, tapi cara ejaan pun tepat. Sekarang kita lihat kalimah tanazzalu. Tanazzalu yang digunakan dalam Arab ini sebenarnya ejaan ini adalah ringkasan daripada kalimah yang penuh. Tatanazzalu. Ada tambahan ta di awalnya. Dalam bahasa Arab pun sebenarnya tuan-tuan puan-puan ada ejaan ringkasan. Macam kita gunakan ejaan maths untuk matematik, demo untuk demonstration dan sebagainya. Jadi dalam bahasa Arab dia panggil sebagai hafz. Maknanya digugurkan. Tapi ada sebab kalau suatu huruf itu dihazafkan, maknanya digugurkan. Secara asasnya kalau huruf lagi banyak, maka menunjukkan lebih banyak lagi dari segi kuantiti atau selalu. Jadi dalam ayat ini digunakan kalimah tanazzalu, tapi sekarang lihat Fussilat 30. Dalam ayat Fussilat digunakan kalimah yang hampir sama, tapi ejaan berlainan. Tatanazzalu. Innal ladzi naqalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka. Dalam surah Fussilat ini digunakan kalimah tatanazzalu kerana ayat itu memperkatakan tentang malaikat yang turun apabila adanya kematian manusia yang mukmin. Kalau dari segi bilangan, tentu kejadian itu lebih banyak dari bilangan malaikat yang turun pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar berlaku sekali setahun saja, sedangkan kematian berlaku hampir setiap masa. Ini adalah mukjizat tuan-tuan. Sebab kerana Al-Quran gunakan ejaan tepat. Bayangkan kalau Al-Quran ini dekat daripada Nabi Muhammad SAW, bagaimana baginda boleh sampaikan perkara ini. Tentu tak boleh kerana ketepatan dari segi bahasa itu amat tepat sekali. Dan bila kita faham perkara ini, maka keindahan ayat ini akan dilihat sebagai mukjizat dan akan menambahkan iman kita kepada Al-Quran. Just imagine, bayangkan bagaimana tepat sekali apa yang baginda sampaikan, tapi ingat kembali yang Nabi sebut sahaja ayat-ayat ini secara lisan, bukannya baca dari kitab. Dan kita telah sebutkan bagaimana kalau suatu disampaikan secara lisan, tentu susah untuk memastikan ketepatan suatu perkara itu. Tapi apa yang baginda sampaikan itu tepat sekali, sampaikan satu huruf pun tak salah, padahal pakai lisan. Maka ini sebagai dalil bukti lagi bahawa tak mungkin Al-Quran itu daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, tapi dianya pasti daripada Allah, tanpa rasa ragu.
Tafsir kalimah waruh, telah ijma' ulama' bahawa waruh yang disebut ayat ini adalah malaikat Jibril. Kalimah ar-ruh mempunyai banyak makna dan makna yang dimasukkan dalam ayat ini adalah Jibril. Kenapa disebut namanya secara spesifik sedangkan dia juga adalah malaikat? Kenapa tak sebut saja pada malaikat turun pada malam itu dan tentunya termasuk sekali dengan Jibril? Jadi kalau kita dapat lihat bahawa nama Jibril ni disebut khusus kerana pangkat dia tinggi. Jibril yang turunkan Quran kepada Nabi Muhammad dan turunkan wahyu kepada para rasul yang lain. Dan bagai lagi tugas penting yang dilakukan oleh Jibril. Sebab kedudukannya, maka namanya disebut secara khusus. Ini bisa kita pakai dalam bahasa biasa. Ramai orang pergi majlis termasuk Perdana Menteri. Tapi bukanlah Perdana Menteri itu orang juga. Tapi disebut tentang kedatangan dia kerana dia orang yang penting. Memang kita selalu sebut Jibril ar-ruh. Memang selalu Jibril disebut cara begitu dalam Quran. Di mana kalimah ar-ruh disebut selepas kalimah al-malaikah. Tapi susunannya tak sama. Kadang-kadang disebut al-malaikah. Kadang-kadang disebut ar-ruh dulu. Sebab kalimah al-malaikah disebut dahulu seperti dalam Ma'arish ayat 4. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaum. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari. Ini kebiasaan penggunaan susunan. Cuma sekali saja susunan itu ditukar. Itu dalam Naba ayat 38 disebut roh dulu baru malaikat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari ketika itu roh dan para malaikat berdiri di saf-saf. Jadi apabila kita lihat sungguh-sungguh perbezaan susunan itu adalah kerana pergerakan yang berbeza. Kalau Allah menyebut tentang malaikat, selalu berkenaan mereka bergerak, turun naik dan sebagainya. Tapi bila disebut Jibril, selalunya bagi dia disebut dalam keadaan tidak bergerak atau sedang melakukan kerja yang khusus. Contohnya dalam surah Takwir ayat 20, Inda zil arshil makin. Dari sisi Allah yang mempunyai arash. Oleh itu kalau kita perhatikan dalam ayat Naba 34 itu, ianya tetap tentang para malaikat yang duduk berdiri dan saf tak bergerak. Dan kerana itulah agaknya Jibril disebut dahulu sebelum para malaikat yang lain disebut secara umum. Sedangkan dalam ayat Al-Qadar ini ada pergerakan pada malaikat, maka kalimah al-malaikah disebut dahulu baru disebut kalimah ar-ruh. Inilah antara keindahan bahasa yang diteliti oleh para ulama. Jadi kita tahulah bahawa Jibril ni turun setiap tahun ke bumi walaupun tak ada rasul lagi untuk diberikan wahyu, tapi adalah kepentingan dan kehebatan malam Al-Qadar. Jibril ulang sunnah dia tiap tahun. Jadi tafsir kalimah biizni rabbihim bermakna dengan izin Tuhan mereka. Kenapa kena sebut dengan izin Tuhan mereka? Sebab mereka turun dengan izin Allah. Ini kerana para malaikat memang teringin sebenarnya untuk turun ke dunia untuk bertemu dengan umat manusia yang lakukan ibadah. Ini adalah kerana mereka suka sangat berjumpa dengan mereka yang beruntung ini. Dan kerana itu dikatakan mereka telah memohon kepada Allah dan Allah bagi izin kepada mereka. Kerana para malaikat tak boleh turun ikut suka hati. Kalau izin dari Allah baru boleh mereka turun. Malaikat-malaikat itu teringin untuk turun memberi salam kepada umat yang sedang lakukan ibadah. Itulah sebabnya ayat ini sama dengan perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksud kalimah min kulli amr dari setiap urusan, apakah maksud dia? Kalimah min selalu diterjemah dari, tapi ia juga bermaksud kerana. Oleh itu para malaikat itu turun kerana hendak menjalankan arahan Allah. Ini boleh kita lihat dalam surah Duhan ayat 3 hingga 5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkati dan sesungguhnya kami lah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Sebab membawa segala perkara, maksudnya Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi pada tahun itu. Maka malaikat-malaikat pun tuan-tuan puan-puan, dia jalankan tugas yang Allah berikan kepada mereka untuk tahun itu. Contohnya siapa yang akan mati, siapa yang akan lahir, siapa yang akan dapat anak, siapa yang akan dapat rezeki, siapa yang akan dapat kahwin dan pelbagailah lagi. Jadi para malaikat itu turun sebab nak jalan perintah Allah. Soalannya kenapa kena sebut Allah yang suruh dan beri arahan? Sebab ini penting sebab banyak manusia yang lakukan syirik dengan mengatakan mereka boleh minta tolong kepada malaikat dalam urusan keduniaan dan keagamaan. Ini dilakukan oleh setengah orang, sama ada orang kafir atau orang yang mengaku Islam. Ini adalah salah kerana dalam ayat ini Allah menekankan bahawa malaikat tak boleh buat apa-apa melainkan dengan suruhan dan izin Allah. Jadi kalau Allah tak suruh mereka lakukan apa tugas, mereka tak boleh lakukan. Jadi kalau kita minta terus kepada malaikat, sudah pasti pada malaikat tak dapat nak tolong walaupun sedikit. Jadi kita dapat lihat bahawa kita tak minta direct kepada malaikat,
kita minta direct kepada Allah, tapi malaikat ni mendoakan kita. Jadi malam Lailatul Qadar tu kita buat ibadah sungguh-sungguh, kita didoakan oleh para malaikat dan mudah-mudahan dia diaminkan, maka Allah makbulkan segala hajat kita yang elok-elok, yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sentiasa mengikut petunjuk Quran dan Sunnah. Baik, saya rasa cukup dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dalam pertemuan yang berikutnya. Kita sama lagi surah Al-Qadar insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.